Odex ataupun Century Ride, mana lagi bagus? Anda akan dapat jawapannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan perbezaan antara Odex dan juga Century Ride. Mana lebih bagus? Mana yang lebih sesuai untuk anda? Ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Najib Naim yang bertanyakan dalam ruangan YouTube saya. Salam bang, boleh tak sharekan pasal Odex? Apa itu Odex dan Century Ride? Hope abang dapat sharekan info tentang itu. Terima kasih. Terima kasih Najib kerana bertanyakan dan video ini adalah untuk anda. Pertama, kita kena tahu apakah itu Odex dan apakah itu Century Ride. Odex berasal daripada negara Perancis, di mana baru-baru ini mereka telah menyambut ulang tahun yang ke-100. Ia adalah antara acara berbasikal yang paling lama sekali di dunia. Century Ride boleh dianjurkan oleh mana-mana pihak penganjur. Contohnya di Malaysia ini, kita ada Perak Century Ride dan juga Melaka International Century Ride. Pertama, kita akan bandingkan dari segi jarak, iaitu distance. Untuk Odex, acara-acara yang dianjurkan oleh Odex selalunya adalah 200 km, 300 km, 600 km dan 1000 km. Dan Century Ride, perkataan Century Ride itu bermaksud 100 lah, kan? Tapi bukan 100 km. Ia adalah 160 km kerana ia berdasarkan kepada miles, iaitu batu. Soalnya American akan menggunakan miles. Jadi 160 km baru dianggap sebagai Century Ride. Kedua, kita kena tengok peraturan. Okey, antara peraturan Odex ialah di mana bila anda mendaftar, anda akan dapat private card. So card ini di mana anda kena ikut laluan-laluan yang ditetapkan, ada panduan dan anda ada checkpoint, anda kena sampai kepada checkpoint tersebut dan dapatkan stamp dan juga receipt sebagai bukti anda telah sampai ke checkpoint tersebut. Sebabnya ialah di mana Odex ni dari segi peraturannya tiada marshal, okey, tiada papan tanda menunjukkan di mana anda perlu membelok ke kiri atau ke kanan, terus dan sebagainya, tiada. Mereka juga akan memberi panduan di dalam website mereka. Anda boleh download even map ataupun peta ke dalam sistem bike komputer anda dari segi format GPX, di mana anda boleh menggunakan GPS untuk mendapatkan panduan Odex ini. Okey, jadi itu satu. Okey, peraturan yang seterusnya ialah di mana anda tidak boleh ada support car. Anda boleh mendapatkan support car daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda, tetapi support car ni kena berada di checkpoint dan support car ni tidak boleh berada di sepanjang route ataupun perjalanan Odex. Bezanya dengan Century Ride ialah ia adalah acara yang memang teratur, di mana untuk menganjurkan Century Ride ini sendiri selalunya ia kena mendapatkan kebenaran daripada polis dan semua papan tanda berada di sepanjang route dan ada marshal-marshal juga yang akan memberikan panduan di mana anda perlu belok dan sebagainya sehinggalah anda tamat perlumbaan. Jadi dari segi peraturannya juga Century Ride ni adalah perlumbaan. Berbanding dengan Odex, anda perlu habis saja dalam waktu yang ditetapkan. Contohnya Odex untuk 300 km anda kena menghabiskan dalam masa 13 jam 30 minit. Tetapi Century Ride juga ada waktu tertentu, iaitu anda mungkin kena menghabiskan dalam waktu 7 ataupun 8 jam. Okey, dan ia adalah perlumbaan di mana tempat pertama, tempat kedua mungkin sampai ke tempat ke-10 akan mendapat hadiah yang ditawarkan. Dari segi peraturannya juga di mana Century Ride ni memang ada banyak bantuan segi ambulans, ada marshal-marshal yang akan tolong jika tayar anda pancit dan sebagainya, anda akan boleh mendapatkan bantuan daripada mereka. Berbanding dengan Odex, ia adalah semuanya anda perlu berdikari dan anda boleh secara berkumpulan dengan rakan-rakan anda, di mana kalau kawan anda ada masalah anda boleh bantu, ataupun tiada pegawai-pegawai daripada pihak penganjur akan bantu anda. Anda sebenarnya on your own, anda hanya berdikari, anda semuanya anda uruskan sendiri. Kalau tayar pancit, anda kena tahu macam mana nak perbaiki. Kalau ada masalah dengan basikal anda kena perlu perbaiki sendiri. So memang tiada bantuan daripada pihak penganjur. Itulah bezanya dengan Century Ride. Di mana Century Ride
memang adalah acara yang memang diatur dengan terperinci. Dan ketiga, ganjaran. Kita melihat ganjaran. Apakah reward untuk Audax ini? Ini menarik. Sebab Audax ini secara amnya, secara prinsipalnya, ia tiada ganjaran. Ganjarannya berbentuk pada self-achievement, iaitu pencapaian diri anda sendiri. Iaitu di mana jika anda habis 200 km ataupun 300 km, anggap sebagai pencapaian diri anda sendirilah. Jadi kalau anda nak banggakan, anda bercerita, anda boleh berceritalah kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda, ataupun cucu cicit anda bolehlah bercerita tentang pencapaian anda dalam Audax ini. Ataupun anda boleh post kepada social media, oh saya habis 600 km, saya habis 1000 km. Tetapi walaupun anda habis, tiadalah piala besar-besar ataupun hadiah, ganjaran dan sebagainya, tiada. Ia adalah lebih kepada self-achievement. Jadi Audax ini, di mana acaranya simple saja. Okay, anda boleh beli medal ini eksklusif. Kalau anda ada bukti tamat anda punya Audax, dapat semua stamp, anda boleh beli medal daripada Audax. Iaitu medal ini katanya khas, ditempah daripada Perancis. Jadi anda boleh beli medal ini pada harga RM50. Jadi kalau anda tunjuk medal Audax ni, kira padulah. Bila orang kata, oh anda tamat Audax ni, memang oh gerun, ini ialah ekstremis, cyclist ataupun rider yang hardcore. So itu anda boleh banggakanlah dengan Audax ini. Tetapi dari segi piala, ganjaran, cabutan bertuah, tiada. Itulah Audax. Berbanding yang Century Ride, memang ada hadiah yang ditawarkan. Memang pernah saya tengok Century Ride ada yang bagi motosikal, berbagai-bagai hadiah lagi. Banyak, selalunya mereka mendapat sponsor, penaja, dan mereka banyak bagi hadiah. Termasuklah ada cabutan bertuah. Jadi mereka yang habis ke tak habis ke perlumbaan tersebut untuk Century Ride, mereka masih boleh berpeluang mendapat hadiah cabutan bertuah. Jadi banyak ganjarannya. Bezanya Audax ini yurannya pun juga murah, iaitu RM50 untuk 300 km, RM70 untuk 600 km, dan RM200 untuk 1000 km. So ini hanyalah untuk bayaran kepada pihak penganjur, untuk mereka buat map, untuk mereka bagikan GPX pada anda, dan juga menganjurkanlah acara ini, kan. Mereka juga ada juga fotografer dan sebagainya, tapi limited lah berbanding dengan Century Ride, di mana memang fotografernya lebih banyak dan selalunya anda mungkin akan mendapat foto anda. Tapi Audax ini nasib lah, kadang-kadang bila penganjur tu dia akan sekali lalu saja. Kalau anda bernasib, anda dapatlah gambar anda. Kalau tidak, anda tak dapat. Audax ni, di mana ganjarannya tidaklah seberapa berbanding dengan Century Ride tadi, tapi dari segi self-achievement. Jadi itulah antara perbezaannya. Pertama, dari segi distance. Okay, jadi Audax ni untuk distance yang lebih ekstrim lagi, 200 km, 300 km, 600 km dan 1000 km. Dan 200 km ni selalunya dinamakan sebagai pink ride, di mana mereka menggalakkan peserta-peserta wanita untuk sama-sama berkayuh, dan peserta wanita ini tidak perlu membayar apa-apa yuran, dan peserta lelaki lain boleh menyertai pertandingan pink ride ini. Jadi untuk persoalan kita, okay, mana lebih bagus? Okay, kalau tanya saya, dari segi self-achievement, okay, pencapaian pada diri anda, anda boleh saja kan berkayuh. Katalah saya kata, oh satu hari nanti saya nak berkayuh 600 km, tapi anda tak pasti, okay, laluan mana yang anda pergi, berapa ramai kawan anda yang sanggup ikut anda berkayuh 600 km ataupun sekurang-kurangnya 300 km, tak ramai kan. Jadi Audax ini menganjurkan long distance cycling, iaitu acara yang memang long distance, jarak jauh. Jadi memang ramai. Setiap kali penyertaan ada je beratus-ratus saja yang akan sertai. Jadi sekurang-kurangnya laluan anda sudah tahu. Anda tak perlulah berfikir, oh sekarang ni saya nak corner mana, saya nak belok ke mana dan sebagainya, nak pergi ke mana. Jadi semua telah diaturkan. Itu bagusnya. Ingin menyahut cabaran yang lebih lagi dan untuk self-achievement. Berbanding dengan Century Ride, bagi saya Century Ride ni memang satu acara perlombaan, tapi untuk novice
160km ataupun Century Ride ini adalah pencapaian utama yang anda capai sebelum anda ke Audax. Sebab dari segi keselamatannya, Century Ride lebih baik. Mereka ada marshal, mereka ada bantuan ambulans, mereka ada banyak sukarelawan. Tetapi Audax ni memang anda sendiri saja berkayuh. Dan kalau anda ditinggalkan oleh rakan anda, nasiblah, anda akan berkayuh seorang-seorang lah selama 300km ataupun 600km tersebut, kan? Jadi ada yang rakan-rakan, kadang-kadang kita ni rakan-rakan ni lain level. Jadi anda rakan-rakan yang memang padu, jadi dia nak tunggu anda, dia pun rasa tak best, anda pun rasa bersalah. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah dengan Audax ni bila berkayuh bersama rakan-rakan. Tapi Century Ride memang perlu dihabiskan dalam hari yang sama, waktu yang ditetapkan 7-8 jam, dan ada yang kalau lebih pun tak mengapa, kan? Jadi event tu hanya habis pada hari yang sama saja. Tapi Audax ni katalah macam 600km, memang anda terpaksa tidur di hotel ataupun tidurlah di tepi-tepi jalan. Sebenarnya untuk Audax yang paling jauh saya hanya mencapai 300km. Saya tahu ada yang otai-otai rakan-rakan saya lebih hebat lagi, boleh berkayuh 600, ada yang mungkin 1000. Tapi setakat ni saya hanya tamatkan 300km saja. So 300km ni pun saya cuba 3 kali. Okey, di mana pertama sekali saya bermula di Morib, Gold Coast Morib, saya tak habis. Jadi mula-mula saya berkayuh dengan bapa mentua saya. So bapa mentua saya pada usia 76 tahun. Jadi lepas tak silap saya 100km sampai daripada Morib ke Rembau, jadi dia pun macam give up lah, dia pun tak sihat pada waktu itu. Itu pertama. Kedua, saya cuba daripada Marina Cove. Itu pun bila mula saja sampai daripada Lumut ataupun Marina tu sampai di Ipoh, tayar saya pancit dan saya pakai tubular pula. Jadi fikirkan susahnya, jauh lagi perjalanan. Jadi saya pun cancel lah. Saya tak dapat menamatkan Audax saya yang kedua tersebut. Dan akhirnya saya dapat menamatkan Audax saya bila mereka buat di Cameron Highland. Bermula di Gopeng, dan saya telah tamatkan sehinggalah 300km, dan lebih tak silap saya lebih daripada 3000 meter elevation. Okey, jadi mencabar juga Audax 300 di Cameron Highland. Tetapi sebab Cameron Highland ni dekat dengan rumah saya, jadi saya selalu naik turun, kan? Jadi saya ada confidence sikit lah. Jadi akhirnya saya dapat menamatkan Audax 300, iaitu di laluan Cameron Highland. Jadi itu saja perkongsian saya. So apakah bezanya Audax dengan Century Ride? Jadi kalau tanya saya mana best, dua-dua best. Jadi kenapa dua-dua best? Sebab bagi novice, ataupun dulu pun saya pun novice, bila saya dah habis Century Ride, so saya pun tanya lagi, apa lagi yang lebih mencabar? Jadi saya akan beralih kepada Audax. Okey, itu perbezaannya, itulah perkongsian saya. Kalau otai-otai sana ada lagi cerita-cerita yang lebih menarik, pengalaman mereka dalam Century Ride, Audax ni, sila bercerita dengan saya di ruangan komen ataupun tag saya dalam social media, Facebook, Instagram. Anda boleh cari saya. Pada peminat berbasikal di sana, saya ucapkan all the best. Semoga PKP ni habis cepat dan kita pun bolehlah cuba Audax, kita boleh cuba Century Ride, dan selamat berkayuh. Buat masa ni mungkin kita hanya boleh berkayuh di rumah saja. Okey, boleh cuba Zwift. Saksikan video saya tentang Zwift di mana anda boleh berkayuh secara profesional dan hampir-hampir real, okey, di alam virtual. Tolong tengok bagaimana berkayuh di Zwift, dan anda juga boleh tahu tip-tip dari segi tip-tip mengawal kekejangan otot, cramp di video ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.